Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita menyambung diskusi asbabun nuzul Imam Sayuti rahimallahu taala pada muka surat 270 surah Al-A'raf, yang kita akan muqaddimahkan pada malam ini dan yang kita akan huraikan ayat-ayat yang terkandung padanya, sebab-sebab turunnya ayat. Suratul A'raf adalah surah ke-7 daripada 114 surah dalam Al-Quran, yang mengandungi 206 ayat. Surah yang tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebelum turunnya suratul An'am dan termasuk salah satu daripada surah yang disebut sebagai Ashab Ut'iwal, 7 surah yang panjang. Ashab Ut'iwal, 7 surah yang panjang di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah suratul A'raf kerana mengandungi 206 ayat. Dinamakan dengan suratul A'raf kerana diambil pada ayat 46 yang menceritakan tentang yang disebut sebagai Ashabul A'raf. Allah berfirman: wa banayhuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara kedua
yakni penghuni syurga dan neraka. Ada tembok pemisah dan di atas Al-A'raf, iaitu tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka. Ada orang yang masing-masing mengenali dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi ulama, khususnya ulama tafsir, ahlul mufassirin, membahas dan membincangkan dengan panjang lebar apakah yang dikatakan dengan Al-A'raf. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala, Al-A'raf dari sudut bahasa ialah tempat yang mulia ataupun ditinggikan, atau tempat yang dapat melihat orang yang melalui titian sirat untuk memasuki syurga dan juga memasuki neraka. Ini juga disebutkan bahawa Al-A'raf itu adalah satu tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang statusnya tidak di syurga dan juga tidak ke neraka. Mereka yang timbangan amalan baik dan amalan buruknya sama. Mereka ini dapat melihat dan dapat berkomunikasi dengan penghuni syurga dan juga dapat berkomunikasi dengan penghuni neraka. Di antaranya kalau kita melihat pada ayat 46 dan seterusnya, bagaimana ashabul a'raf, golongan yang ditempatkan di a'raf ini, berkomunikasi, berinteraksi dengan ahli syurga dan juga ahli neraka. Di antaranya bagaimana Allah berfirman, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, iaitu mereka menyapa penghuni-penghuni syurga dengan mereka menyatakan salamun alaikum, iaitulah ucapan sejahtera, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan ke atas kamu. Lalu mereka berusaha untuk masuk ke dalamnya, lam yadkhuluha, akan tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalamnya, wa hum yatma'un, walaupun mereka teringin nak masuk, kerana mereka diberikan kesempatan oleh Allah duduk di atas daripada syurga dan neraka dan boleh melihat syurga Allah dan boleh berinteraksi dengan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 47 bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala cerita, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila mereka melihat pula sisi neraka dan mereka melihat pula kepada ahli-ahli neraka Allah, mereka takut mereka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melihat keadaan yang dihadapi oleh penghuni-penghuni neraka, mereka minta kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, jangan jadikan kami di kalangan golongan orang yang melakukan kezaliman, kaum yang melakukan kezaliman. Tetap mereka tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah. Sebab itu Al-A'raf artinya tempat yang tinggi ataupun tempat yang dimuliakan. Maka dia tinggi dan dia boleh melihat di antara kedua-duanya. Ini keistimewaan yang dikatakan dengan Al-A'raf dan juga Ashabul A'raf. Dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi SAW tentang situasi keadaan golongan ini yang bagaimana mereka nak masuk ke syurga Allah tapi Allah tak masuk,
mereka dan bagaimana mereka nak selamatkan daripada neraka Allah yang memang mereka tu Allah tak masukkan juga dalam neraka Allah. Macam mana tu tuan-tuan? Lam yadkhuluha wa hum yut'imun. Mereka tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah walaupun mereka ingin nak masuk ke syurga Allah. Diceritakan dalam kitab Ka'ab al-Ahbar, menceritakan ada dua orang lelaki yang bersahabat ketika mana hidup di dunia. Salah seorangnya berjalan menuju sahabatnya yang sedang menuju ke neraka. Lalu dia berkata kepada sahabatnya itu, demi Allah, tidak ada yang tinggal padaku kecuali satu kebaikan yang boleh menyelamatkanku. Ambillah wahai saudaraku, mungkin kamu akan selamat, dan jika tidak, kita akan menjadi penghuni Al-A'raf. Dia ada satu ya kebaikan, hak tu mungkin lepas dia masuk ke syurga Allah, tapi disebabkan dia bagi pada kawan dia, kebaikan dengan keburukan dia tu sama banyak. Dia bagi pada kawan tu pula kebaikan dia hak satu lebih tadi tu, menampung kawan dia tadi tu hak yang kekurangan satu kebaikan, maka sama kebaikan dengan keburukan kawan tadi tu. Dia kata kalau diizinkan oleh Allah kau masuk syurga Allah, kalau tidak duduk sama-sama dekat Araf. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan agar kedua-duanya masuk ke syurga Allah. Pendapat ulama menyatakan ini adalah di antara orang yang digambarkan dengan ahli syurga yang paling miskin di akhirat, yang mereka ini melalui Al-A'raf sebelum masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang lain diceritakan oleh Abu Hamid dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah. Dia menceritakan situasi di akhirat seorang lelaki yang diberikan kitab catatan amalan dia. Dari sudut zahirnya dia layak masuk ke syurga Allah. Tiba-tiba ditimbang ada satu perbuatan yang menyebabkan dia tak boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia mengatakan ataupun cis kepada ayah dia. Kepada ayah dia mengatakan dia mengatakan cis. Maksudnya dia cakap benda hak tak elok pada ayah dia, menyebabkan kebaikan dengan keburukan dia tu sama banyak. Ditakdirkan oleh Allah, ayahnya juga tergolong di kalangan yang disebut sebagai Ashabul A'raf, dan kemungkinan besar masuk ke neraka Allah. Di atas sebab itu dia membuat kebaikan, lalu dia memberikan kebaikan yang dia ada tersebut pada ayah dia untuk melayakkan ayah dia masuk ke syurga Allah. Dah dia tu sama banyak, ayah dia pun sama banyak, dia terpaksa kena korban kebaikan dia ada ni, menyebabkan kebaikan tu jadi ringan, keburukan tu jadi buruk, untuk dia bagi pada ayah dia, letak pada timbangan kebaikan ayah dia, timbangan kebaikan ayah dia berat, hak buruk tu jadi ringan, maka boleh masuk syurga Allah ayah dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata dua beranak ni masuk syurga Allah. Lelaki ini terkejut, kerana ketika mana di dunia dahulu engkau melakukan kebiadaban kepada ayah kamu, tetapi di akhirat engkau melakukan kebaikan kepada dia, maka di atas rahmat Allah, Allah bagi masuk syurga Allah. Maka daripada kisah ini dan beberapa kisah yang lain, sama ada riwayatnya sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun israiliyat, maka ulama menyatakan bahawa Ashabul A'raf adalah golongan yang paling rendah kedudukannya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna mereka ni orang Islam, orang yang Allah mengakui Allah, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka melakukan perkara-perkara yang membawa kepada mereka mendapat dosa dan sebagainya, yang akhirnya mereka itu tidak tetap kesempurnaan amalan mereka, semuanya
semuanya itu syurgakah ataupun keburukan semuanya itu nerakakah? Maka akhirnya kata ulama, golongan ashabul a'raf ini mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pedoman kepada kita bahawa di sana masih ada lagi harapan yang Allah Subhanahu wa taala letak kepada manusia. Maka usahalah untuk menempatkan diri kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan Al-A'raf. Baik. Apabila kita membicarakan suratul A'raf yang mengandungi 206 ayat ini, terlalu banyak untuk kita nak menguasainya dan kita nak mengecapinya. Maka ulama mengeluarkan beberapa intisari ataupun isi kandungan yang terkandung dalam suratul A'raf ini. Di antaranya dalam suratul A'raf menceritakan perkataan ataupun penyataan yang berkaitan dengan keimanan, yakni ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan beribadat. Bagaimana Tuhan menciptakan undang-undang, hukum hakam yang menyusun atur kehidupan manusia. Bagaimana dalam ayat ini Allah mendatangkan ayat mutasyabihat yang Allah itu bersemayam di arasy, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Musa digelar sebagai kalam Allah kerana dalam surah ini adanya beberapa ayat menceritakan Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara intisari ataupun isi kandungan dalam suratul A'raf, iaitulah berkaitan dengan hukum hakam. Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk yang tidak menepati syarak. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengharamkan perhiasan yang dilarang oleh Allah secara melampau-lampau, serta hukum hakam yang berkaitan dengan sumber makanan, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melarang makanan-makanan yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, intisari isi kandungan suratul A'raf adanya khasasul anbiya fi hadhihi surah. Adanya kisah-kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surah ini. Di antaranya kisah Nabi Allah Adam dengan iblis, kisah Nabi Allah Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Allah Saleh dengan kaumnya, kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya, kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun. Ini di antara kisah Nabi yang diceritakan Allah dalam suratul A'raf ini. Yang keempat, yang terakhir, dalam suratul A'raf ini Allah Subhanahu wa taala turut juga menceritakan tentang keistimewaan yang terdapat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi apabila disebutkan kepada kita tentang suratul A'raf, maka menjadi satu maklumat awal kepada kita. Suratul A'raf ni nak cerita pasal apa? Nak berbicara tentang apa? Maka paling kurang kita tahu, walaupun kita tidak membaca keseluruhan, kita tidak menghafal, kan kita tidak membaca maknanya, tapi kalau sebut tentang suratul A'raf, kita tahu apa yang nak diceritakan Allah dalam surah ini. Baik. Kita masuk kepada asbabun nuzul. Perbincangan kita yang sebenar. Yang tadi itu adalah muqaddimah kepada surah. Dan begitulah seterusnya kalau masuk pada surah-surah yang baru, sedikit muqaddimah mungkin sudah diketahui ataupun belum diketahui, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Suratul A'raf ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pada awal ayat ini dinyatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam.
Ini bermakna dapatlah kita fahami bahawa agama Islam itu bukanlah khusus kepada satu bangsa saja, tetapi untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala daripada dulu sampai kiamat. Maka dengan ini benarlah bahawa Nabi SAW itu adalah rahmatan bagi sekalian alam, termasuk manusia, jin, lelaki dan juga perempuan, Islam dan juga kafir. Bermakna orang Islam nak masuk masjid kena pakai elok. Orang kafir pun sama kalau nak masuk masjid, sebagai pelancongan sebagai contoh. Kalau kita tengok di Masjid Shah Alam, Masjid Putrajaya, disediakan pakaian khusus untuk orang kafir dah, menutup sikit pada badan dia yang terdedah, kepala dia yang menampakkan rambut. Zina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhiasan yang cantik, perhiasan yang baik. Bermakna Allah menyuruh seluruh anak Adam supaya meletakkan satu ketinggian, penghormatan, nilainya kepada masjid, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, ayat ini nak menunjukkan kepada kita daripada dulu sehingga kini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, khususnya kaum mukmin, untuk mereka ini masuk ke dalam masjid, menunaikan sembahyang dan aktiviti-aktiviti ibadat yang lain dengan mereka ini memakai perhiasan. Maksudnya memakai pakaian yang cantik, elok dan juga bersih. Tak semestinya baru, tapi kalau baru lagi elok, lagi baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita hanya pada keramaian-keramaian, event-event, kenduri kendara saja yang kita memperelokkan pakaian kita, penampilan kita dan sebagainya, sehingga kita mengabaikan penampilan kita di rumah Allah, sehingga kita ambil mudah dan sebagainya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala minta seru kepada orang-orang yang beriman khususnya. Sebab turunnya ayat, Ibnu Abbas menyatakan semasa jahiliyah kaum wanita melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Mereka hanya mengenakan pakaian kecil untuk menutupi bahagian kemaluan saja. Lalu mereka bertawaf dengan melantunkan syair. Pada hari ini terlihatlah sebahagian badan, anggota badan atau bahkan seluruhnya, dan apapun yang terlihat tidak aku halalkan untuk dijamah, kerana dalam keadaan tawaf beribadat. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sekaligus pada ayat 31 suratul A'raf ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan bagaimana pakaian penampilan yang kita perlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai ketika mana kita masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam masjid, tempat kita sujud. Lebih-lebih lagi di Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Haramain, dua tanah haram tersebut. Jadi apabila sebut sebagai khuzu zinatakum itu bersesuaian dengan pakaian kita lah. Bagaimana syariat umat Nabi SAW, lelakinya menutup aurat dengan qadar yang kita belajar daripada lutut dan juga atas pada pusat. Orang perempuan keseluruhan tubuh badan dia kecuali muka dan tapak tangan ataupun belakang tangan dia. Maka itulah zinatakum, penampilan kita. Dan yang kedua dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, jenis-jenis pakaian kita. Jenis-jenis pakaian itu lihatlah kepada
adat, kebiasaan ataupun pakaian-pakaian satu bangsa tersebut. Bangsa Arab cara bahasa Arab pakaian dia, bangsa Melayu cara bahasa Melayu pakaian dia. Tapi yang paling penting menutup aurat, memenuhi syarak, dan Allahumma salli dalam keadaan yang elok, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci, ditambahi dengan perfume dan juga minyak-minyak wangi dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khuzu zinatakum itu adalah apa yang diperintahkan Allah melalui syarak, dan juga apa yang kita pakai dan lazimi dalam masyarakat kita. Kalau sebagai contoh, orang perempuan Asia Tenggara pakai kain telekung, itulah pakaian dia. Kalau sampai di negara Arab tak ada dah pakai kain telekung, mungkin pakai baju jubah dengan kain tudung labuh saja, itu menjadikan dia pakaian dalam solat. Maka itulah pakaian dia. Begitu. Dan firman-Nya yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan persiapan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi ada sampai satu tahap, satu peringkat, mereka ini tidak, Allahumma salli ala Muhammad, mengendahkan tentang zinah tersebut, perhiasan diri. Buat pakaian ala balai, nampak macam zuhud, bercompang camping dan sebagainya. Tidak ada pengharaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak pakai apa pun pakailah. Ini macam-macam jenis pakaian. Butang pun macam-macam jenis butang. Butang cap kerih pada ni. Hak bulan tu saudara kata lama dah. Dak nak abang atas macam-macam zinah, perhiasan bagi kita kan. Perhiasan bagi kita. Sampai ada orang satu peringkat menolak benda-benda yang macam tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tidak sampai Allah mengharamkan perhiasan-perhiasan tersebut. Begitu juga dalam tafsiran yang lain ataupun dalam kitab yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang di zaman permulaan datang Islam, ada satu kabilah Bani Amir. Satu kabilah Bani Amir ini sebab turunnya ayat, pada ayat wa kulu washrabu wa la tusifu. Dalam kitab kita ni sebab turunnya ayat hanya satu saja, iaitu ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sebab turunnya ayat ni. Tapi dengan rujukan yang lain kita mendapati wa kulu washrabu wa la tusifu, ada juga sebab turunnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi menegur satu bani yang mereka ni kuat beribadah di sekitar Mekah, di sekitar Kaabah, iaitu Bani Amir, yang mereka ni beribadah sampai tak makan, sampai tak minum, kerana mereka beranggapan makan dan minum ni mengganggu. Sagi dah kenyang sangat, malah nak beribadah, letih beribadah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, lemau badan-badan, tak rok badan-badan. Dah tu kalau makan bukannya sekejap makan masa, nak kena pergi cari makan, nak kena pergi masak, nak kena pergi nak kena pergi ni. Tidak tuan-tuan. Jadi menyebabkan mereka meletakkan satu ketetapan, mereka tak mau makan, tak mau minum. Lalu disebutkan Allah menurunkan ayat ini wa kulu washrabu wa la tusifu. Makan dan minumlah, tapi jangan melampau. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, makan, minum untuk kuatkan diri kita, survive kehidupan kita, untuk memberikan kesihatan kepada kita, untuk nak memberikan kekuatan dalam ibadat kita. Makan sekadar mana yang boleh memberikan kekuatan pada tubuh badan kita. Wala tusifu, jangan melampau-lampau. Buat umrah 7 kali pusingan tawaf saja, tapi kena unta, kambing 17 kali. Tak edih gitu.
Tak maksudnya jangan duk lebih-lebih. Pi umrah duk pi cari makanan, duk pi cari ni hak yang kambing, hak daripada Guangzhou bawah tanah punya cerita ni. Dah orang bawa kita pi. Tak, tapi bukan tujuan dia untuk tu. Jangan lebih-lebih. Wala tusifu. Kadang-kadang setengah orang ni dia melampau sangat dari sudut beribadat. Tanpa makan, tanpa minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setengah-setengah tu dia melampau, berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum. Yang kedua-dua ini tidak Allahumma salli ala disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya Allah dengan ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana adab kita masuk ke dalam rumah Allah dan juga bagaimana kelakuan kita sebagai manusia kalau kita beribadat. Fitrah kita perlukan kepada kehidupan, makan minum, keluarga dan sebagainya. Ambillah untuk habuan kehidupan dunia yang sementara ini. Suratul A'raf ayat 184. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahawa teman mereka yakni Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada manusia, anta muzakkir, sesungguhnya Nabi SAW itu adalah pemberi peringatan kepada manusia. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah peringatan kepada manusia, untuk manusia mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi ada sebahagian daripada manusia yang tidak mengetahui fungsi pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mengambil peringatan daripada Nabi. Sedangkan Allah memerintahkan Nabi dalam suratul Khashiyah ayat 21, fadzakir innama anta muzakkir, berikanlah peringatan kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ni Allah jelas dah dalam Al-Quran. Raja Nabi diutuskan oleh Allah untuk memberikan peringatan, kerana Nabi itu muzakkir, pemberi peringatan. Lalu diambil peringatan-peringatan Rasul untuk menyalahi, untuk berlawanan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gila. Sebab turunnya ayat Abu Syekh dari Qatadah, dia menyatakan telah sampai kepada kami bahawa satu hari Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Safa. Beliau menyuruh kaum Quraisy dengan menyebut nama suku mereka satu persatu. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan peringatan kepada mereka dengan menyebut berbagai macam siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang derhaka. Salah seorang kaum Quraisy menyahut dan angkat suara, sungguh teman kalian ini gila. Ia berbicara seperti itu terus menerus selama semalam suntuk. Cerita pasal benda ni, iaitulah Nabi SAW majnun, gila. Nabi ni gila. Ulang tu je. Cerita hak tu je. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, dan apakah mereka tidak merenungkan bahawa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi Allah sendiri yang menjawab tohmahan, kritikan dan juga pemalsuan penyampaian berita daripada Quraisy ini yang menyatakan Nabi SAW gila. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ma bi sahibihim min jinnah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya Nabi SAW itu tidak gila, jinnah, yakni bukan gila. Allah Ta'ala jawab. Jadi siapa yang menyatakan Nabi SAW gila dengan sengaja, boleh jatuh keimanan dia.
Tapi kalau dia sengaja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengatakan gila untuk tidak membawa orang percaya kepada Nabi sedangkan dia mengakuinya, maka dosa besar, kata sebahagian daripada ulama. Dan yang paling jelas di antara unsur-unsur yang membawa kepada kekafiran dan kekufuran adalah menisbahkan kepada apa yang tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan panjang lebar oleh para alim ulama, bukan hanya kepada kata-kata, bahkan kepada rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menggambarkan rupa parah Rasulullah, lalu kita melukisnya, kita imajinasikannya, dan kita menggambarkan beginilah rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ulama muslimin haram hukum dia, dan barang siapa yang melakukannya serta membenarkannya, kafir hukum dia. Dia jatuh kafir kerana dia menisbahkan apa yang tidak ada pada Nabi. Begitukah muka Nabi? Jawapannya, persoalannya yang kita gambarkan. Ni kita cerita golongan-golongan Syiah Rafidah Imamiyah yang hulu, yang melampau ni tuan-tuan, yang ada di Iran, sebahagian daripada Lebanon, sebahagian daripada Iraq, sebahagian di Bahrain, sebahagian di Yaman, yang mereka ini melukis wajah Rasulullah, para sahabat Nabi SAW, bahkan dijadikan dia sebagai satu industri pendapatan komersial benda tersebut. Rasulullah pakai saban hijau, baju hijau dari dah, senyum, ada bulan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 khum, lebih kurang 100 ringgit RM. Sekeping gambar. Tuan-tuan balik jual hak tu ya tuan-tuan. Insya-Allah jutawan terus. Gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dah. Jadi Allah sallallahu alaihi Muhammad tengok bagaimana mereka memperlakukan Nabi sedemikian rupa. Nabi mereka boleh lakukan macam tu, para sahabat Ali bin Abi Talib, Hasan, Husain, Fatimah, Zahra, lebih-lebih lagi. Sedangkan semuanya itu ulama kata benda yang membodohkan akal, benda yang melampaui, benda yang hulu, benda yang ta'assub membabi buta, benda yang tidak berdiri di atas dasar fakta dan realiti yang sebenarnya. Bagaimana kita nak menggambarkan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan yang ada sekarang ni tidak pernah pun hidup di zaman Rasulullah? Ialah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan secara terperinci wajah Rasulullah, tapi adakah gambaran kita itu tepat seperti mana yang diceritakan? Sebab itu ulama kata da' yaribu ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Yang tadi itu meragu-ragukan dah, meragu-ragukan kepada yang tidak meragu-ragukan, apa dia? Tak sah dia buat terih. Amalkan sunnah Rasulullah, banyakkan bersalawat pada Nabi, buat apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang. Ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah bawa pada kamu ambil, apa yang Rasulullah larang kamu tinggalkan. Tu ya. Ni kita terlalu melampau-melampau dalam soal ini. Yang bawa dalam negara kita ada sebahagian pengikut-pengikutnya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengiktiqad sedemikian rupa. Kalau di jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan ada protokol gambar. Tidak tuan-tuan? Dulu yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, Permaisuri, Raja Permaisuri Negeri, Perdana Menteri, Menteri Besar. Kalau jabatan tu jabatan apa? Kesihatan. Menteri, gambar Menteri Kesihatan. Lepas tu Ketua Kesihatan Negeri. Itulah. Tapi bagi golongan-golongan ni, dalam tempat-tempat ibadah mereka ada protokol gambar juga. Protokol gambar Rasulullah, Ali, Husain dan beberapa gambar lagi yang lain.
Dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu satu benda yang sangat melampau dalam nak menzahirkan cintanya pada Rasulullah, gambaran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sedemikian rupa pada Rasulullah, ulama menjatuhkan hukuman haram, kafir sekira melakukannya, apatah lagi meletakkan sandaran title, gelaran kepada Rasulullah yang bukan ada pada Rasulullah, lebih daripada tu lagi. Kerana kata-kata ini sangat besar impact dia, kesan dia kepada orang yang mendengar dia. Jadi Allah menegur golongan ini. Ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat bila terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Rabbku, yakni Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba, kalamhil basar dalam ayat yang lain. Datangnya kiamat ni tuan-tuan seperti mana kedipan mata kita ni, terlalu cepat. Kita duk kelip mata ni tuan-tuan, banyak mana dah daripada Ustaz Mujahid mula bagi salam sampai Ustaz Mujahid kata salam ni balik ni. Berapa banyak dah kita duk kelip mata tanpa kita sedar. Dan kalau dikira begitu, berapa banyak kali dah kiamat berlaku tuan-tuan. Begitulah keadaan, betapa cepatnya, pantasnya berlakunya kiamat tersebut. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini tuan-tuan, kita sudah ma'ruf. Ayat nak cerita tentang kiamat. Bagaimana berlakunya kiamat tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Tetapi dalam ayat ini Allah menegaskan sebanyak 2 kali tentang kiamat ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, qul innama ilmuha inda rabbi. Allah suruh Nabi jawab, kata sesungguhnya ilmu berkaitan dengan terjadi berlakunya kiamat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ayat yang seterusnya pula sebelum akhir ayat ini, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sekali lagi wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu berkaitan dengannya indallah. Jadi tuan-tuan, nak bahas panjang apa lagi tentang berlakunya hari kiamat, melainkan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi adalah alamatuha, adalah tanda-tandanya saja sebagai tambihil ghafilin, kepada peringatan, kesedaran orang-orang yang lalai tentang Tuhan mereka. Apabila datangnya tanda-tanda begitu, ketahuilah bahawa kiamat semakin hampir. Tapi bila berlakunya kiamat tersebut, wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang kedua, pada kedua ayat ini tuan-tuan cuba jelas kan bahawa Allah menggunakan inda rabbi indallah. Inda rabbi indallah. Allah menggunakan 2 kalimah. Yang pertama Rabbi, yang kedua Allah. Bermakna sama ada Tuhan yang dinisbahkan sebagai uluhiyat baik, rububiyat baik, asma wa sifat baik, ataupun dalam pegangan Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan manusia berpegang kepada Tuhan. Tuhan tu saja yang tahu. Bermakna tidak ada Tuhan lain yang tahu tentang berlakunya hari kiamat. Apabila ada agama-agama lain yang mendakwa
Tuhan mereka turut mengetahui juga tentang berlakunya hari kiamat ini. Ayat ini menafikan tidak ada dah Tuhan lain, sama ada Rabb, Tuhan manusia, yang manusia beranggapan bahawa Tuhan mereka, ataupun Tuhan yang bernama Allah ini. Bermakna dalam soal berlakunya hari kiamat ini, manusia tak tahu, Tuhan kepercayaan agama-agama lain pun tak tahu. Apabila Tuhan kepercayaan agama lain tak tahu, manusia pun tak tahu, maka para malaikat Allah, syaitan, iblis, jin pun tak tahu juga. Itulah tuan-tuan kesimpulan dia. Kesimpulan ayat, sebab dulu tak masuk lagi. Bagi habis malam ni surah Al-A'raf. Sebab turun ayatnya tak banyak. Sebab turunnya ayat, Ibnu Abbas menyatakan Hamlu bin Abu Khusaid dan Samuel bin Zaid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedikit rujukan, saya tidak menemui siapakah yang dikatakan Hamlu bin Abu Khusaid dan Samuel bin Zaid ni. Wallahu a'lam dengan keterbatasan rujukan kita ni, tetapi saya meyakini mereka ini di kalangan orang-orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sekiranya engkau benar-benar seorang nabi sebagaimana yang engkau utarakan, terangkan kepada kami bila terjadinya hari kiamat, kerana kami mengetahui waktu terjadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Jadi dengan kata-kata mereka ini, kerana kami mengetahui waktunya. Kalau orang Quraisy, tuan-tuan, mereka tidak ada kitab samawiyah yang diturunkan Allah pada mereka. Bagaimana mereka nak tahu tentang perkara-perkara begitu? Sebab itu saya katakan tadi, saya tidak menemui status kedua-dua orang yang bertanya ini, tapi dia berkemungkinan di kalangan orang Yahudi, kerana mungkin mereka menisbahkan kepada apa yang mereka tahu itu apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, yang hakikatnya itu adalah satu penyelewengan juga, cuma nak menyandarkan benda yang tak ada kepada ada, dan nak sandarkan kepada kitab sebagai hujah yang kuat kepada Nabi, supaya Nabi boleh khabar. Kalau betul Nabi khabar bila berlakunya kiamat, kami tahu sebab kita khabar. Lebih kurang gitulah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jawab dengan ayat tadi, dengan kalimah dua kali ulangan, dengan kalimah Rabbi, dengan kalimah Allah. Itulah bermakna secara automatically-nya menafikan yang mereka kata mereka tahu, mereka sebenarnya dusta. Mereka sebenarnya menipu. Kalau mereka mengatakan kami tahu, datangnya daripada nabi-nabi mereka, datangnya daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, datangnya daripada paderi-paderi ataupun rahib-rahib mereka, jawapannya tidak. Allah yang samalah yang mengutuskan nabi-nabi kepada mereka. Allah yang samalah yang menurunkan kitab-kitab samawi kepada mereka. Kalau ada mungkin penyelewengan, munharifah fi kutubis samawiyah, penyelewengan kepada kitab-kitab langit. Itu je tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat Allah memberikan tahaddiah, memberikan satu tentangan, challenge yang hebat kepada musuh-musuh Allah dengan menjawab soalan-soalan kepada mereka, menafikan terus apa yang diungkapkan oleh mereka. Ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah sebab turunnya ayat. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan ayat tersebut turun kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring saat bermakmumkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah juga, dahulu para sahabat biasa bercakap-cakap ketika menunaikan solat di belakang Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan itu dengan menurunkan ayat di atas. Sekali kita uraikan, kita tengok dulu sebab turunnya ayat. Sementara daripada Az-Zuhri
menyatakan ayat itu turun berkenaan dengan seorang pemuda Ansar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran dalam solat, ia selalu mengikuti bacaan beliau dengan meninggikan suara. Kita ambil 3 sebab turun ayat tu dulu. Yang pertama sekali, bagaimana orang-orang yang menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meninggikan bacaan mereka walaupun mereka makmum kepada Rasulullah. Yang kedua, ada sebahagian daripada para sahabat dahulu yang mungkin sebelum itu datang tidak ada lagi syariat, tidak boleh bercakap dalam solat, lalu mereka apabila solat mereka bercakap-cakap. Jadi ulama menjelaskan bahawa ini bukan hanya pada dalam bab solat, dalam bab baca Quran saja, dalam bab solat sekalipun tidak boleh berkata-kata. Tak. Hatta dalam bab solat tu jelaslah hukum dia. Di antara perkara yang membatalkan solat, walaupun dengan satu kalimah yang memberi makna qi, yang memberi makna ittaqullah, pun boleh membatalkan solat, kata sebagian ulama. Terutamanya dalam kitab Mu'tul Musalli di Syekh Daud Abdullah Fatani, nak menunjukkan bahawa betapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketatnya perkara-perkara yang kita perlu jaga dalam solat. Begitu juga perkara-perkara yang hampir kepada solat. Contoh imam duk kata sauf sukufakum, kita pakat duk mari masuk dalam saf pun pakat duk bunyi mulut juga. Ni ada juga pada sebahagian tempat, tuan-tuan. Yang saya pernah pergi mengajar di sebahagian tempat dan sebagainya, apabila dia tak cakaplah dalam solat tu sebab dia tahu dah boleh membatalkan solat. Tapi ketika mana imam dah duduk di dalam saf, dah mula marah ke dalam saf, imam kata sauf sukufakum, waktu tu dia mula duk sibuk duk cakap, dia mula duk sibuk tanya jam pukul berapa, dia mula duk sibuk hang mai daripada mana, dia mula duk tanya, dia mula duk sibuk hang makan dak lagi, lepas ni kita makan, waktu tu. Itu pun dikira Allahumma salli ala Muhammad, perkara yang tidak elok sebenarnya. Kalau kita menuju dalam saf, duduk dalam keadaan yang baik, pada waktu itu imam sajalah yang boleh memberikan peringatan kepada kita. Ni dak, imam dah hatta angkat takbir sekalipun, di belakang ni dak cocek. Allahu akbar. Tu sama juga orang kaitkan pula dengan pengajian majlis ilmu. Ustaz duk main mengajar, duk baca hadis, duk baca Al-Quran, dia pun nak mengajar juga di belakang tu. Di mana ni Ustaz? Yang paling penting bukan Masjid Tengku Mizan. Masjid Tengku Mizan tak cakap punya, Ustaz cakap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni tempat lain. Nak khabar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu keluasan kepada adab-adab yang disebutkan. Jadi yang paling penting apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, Allah minta dua perkara. Fastami'ulah, dengar, wa ansitulah, dia. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun ayat ini menegur para sahabat. Yang kedua, ada seorang pemuda Ansar yang dia ni baik, bukan jahat. Apabila Nabi baca, ikut bacaan Nabi. Ada beberapa orang yang macam ni, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya cerita, kalau pergi semayang di Masjidil Haram, duduk di Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudah jadi imam, dia akan ikut bacaan Syekh Abdul Rahman Sudah itu. Dia rasa syok kan. Jadi itu dilarang berdasarkan dengan ayat ini. Kadang-kadang kita pun imam baca sedap, kita pun ikut. Ustaz Rashid suara sedap kan. Kita nak baca tak apa nak kena mana, kita pun ikut pelan-pelan. Apa yang dia baca sebut, sehingga melantangkan sedikit suara kita. Orang pun heran, ni Ustaz Rashid imam kan, siapa imam ni dah? Kawan dia ikut suara Ustaz Rashid. Biasa je tuan-tuan, ni pengalaman. Tuan-tuan tak tahu, kita suara tak sedap, baca kadang-kadang pun tak betul mana makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Tapi kalau kita ikut bacaan orang yang bacaan dia baik, suara sedap, kita rasa satu macam, kita pun suara sedap. Kita pernah ada perasaan kita. Kita duk ikut, contohnya kita pasang Sa'id Al-Qamidi baca Al-Fatihah.
Kalau Al-Baqarah kita tak ngapai, tak ikut. Al-Baqarah dia baca Al-Fatihah. Kita pun ikut. Kita ikut bacaan Al-Fatihah tu. Kita duk rasa, aku baca ni betul ni. Kita duk rasa, aku baca sedap ke tak? Cuba tutup keset tu tengok, kita baca. Abang diam isteri kita suruh diam. Dia main perasaan macam tu. Apabila ada perasaan macam tu tuan-tuan, menyebabkan dia ketagih, dia syok, dia jadi semangat nak baca Quran. Tidak tuan-tuan. Tu tak ada masalah kalau luar daripada solat. Masalah dia dalam solat. Ustaz Rashid takbir, dia pun mula ikut dah Ustaz Rashid. Daripada A sampai Z. Tu masalah dia. Tak boleh yang tu. Lalu turunnya ayat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, quri'a fi'il bina lil majhul. Siapa-siapa yang baca Quran, siapa-siapa yang baca Quran, kita dengar, kita diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat dan juga kasih sayang kepada kita dengan kita mendengar Al-Quran tersebut. Walaupun kita tak faham. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi di sana ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik daripada Allah yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Kita akan masuk pada suratul Anfal, surah yang ke-8 pada bulan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.